Detik yang mengubah segalanya 24 jam di Malaysia yang mengejutkan pelajar Rusia. Cikgu tahun depan, saya mesti pergi ke Malaysia. Saya juga, hampir semua pelajar di dalam kelas saya sedang belajar bahasa Melayu. Sekolah tinggi antarabangsa nomor 12 Moskow kini gamat. Semuanya bermula pada musim sejuk yang lalu. Seramai 25 pelajar perempuan yang dalam perjalanan pulang dari lawatan sambil belajar di Jepun terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akibat ribut salji yang teruk. Walaupun mereka hanya menjejakkan kaki di bumi Malaysia, selama 24 jam tempo yang singkat itu telah mengubah kehidupan 25 pelajar ini sepenuhnya. Sekembalinya mereka ke Rusia, sebuah video yang dimuat naik oleh salah seorang pelajar di TikTok telah melepasi 1 juta tontonan dalam masa 3 hari. 8 media utama di Rusia membuat liputan tergempar. Surat rayuan daripada ibu bapa datang mencurah-curah, menuntut agar lawatan sambil belajar yang seterusnya diadakan ke Malaysia. Perubahan di sekolah lebih mengejutkan. Bilangan permohonan untuk kelas bahasa Melayu meningkat 3 kali ganda. Senarai menunggu untuk menyertai klub kebudayaan Malaysia, melebihi 200 orang. Apa sebenarnya yang telah berlaku dalam tempo 24 jam itu? Mengapakah sebuah pendaratan cemas yang tidak dijangka mampu membawa perubahan yang begitu besar kepada gadis-gadis remaja ini? Sekarang, marilah kita dengar kisah penuh debaran yang disaksikan sendiri oleh guru pengiring mereka, Cikgu Yelena Petrovna. Nama saya Yelena Petrovna. Saya telah mengajar geografi dan sejarah di Sekolah Tinggi Antarabangsa nomor 12 Moskow selama 25 tahun. Saya ingin menceritakan kepada Anda semua detik yang paling tidak dapat saya lupakan dalam kerjaya saya sebagai seorang guru. Ia berlaku semasa satu aktiviti lawatan kebudayaan ke Tokyo bersama 25 orang pelajar perempuan tingkatan 2. Setelah selesai lawatan selama seminggu, kami menaiki pesawat untuk pulang ke Moskow. Pada mulanya saya menyangka ia hanyalah satu perjalanan pulang yang biasa. Kira-kira 4 jam selepas berlepas pengumuman daripada kapten pesawat bergema di dalam kabin. Ribut salji yang lebat di ruang udara Moskow menyebabkan pesawat tidak dapat mendarat. Kami terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa besar yang terdekat. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Wajah para pelajar jelas menunjukkan kebimbangan. Begitulah caranya kami menuju ke KLIA. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang Malaysia selain ia sebuah negara kecil di atas peta. Tepat jam 2 pagi, tayar pesawat mencecah landasan. Sebaik sahaja pintu kabin dibuka dan kami melangkah ke jambatan udara, kejutan pun bermula. 6 orang kaki tangan lapangan terbang sudah sedia menunggu kami. Walaupun pada waktu larut malam, mereka berpakaian seragam yang kemas dan berdiri dengan senyuman yang ramah. Salah seorang daripada mereka menerangkan situasi dalam bahasa Inggris yang fasih. Kami perlu berada di lapangan terbang selama lebih kurang 24 jam, sehingga cuaca di Moskow kembali pulih. Pihak syarikat penerbangan akan menyediakan makanan dan lawatan ringkas ke sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Walaupun keadaan tidak dijangka, sikap tenang kaki tangan tersebut membuatkan kami berasa lega. Semasa melalui proses imigresen, saya melihat sekeliling. Lantai lapangan terbang berkilat seperti cermin. Walaupun pada waktu subuh tiada sebutir habuk atau kotoran pun kelihatan. Perlu diketahui lapangan terbang di Moskow walaupun pada waktu siang banyak kawasannya yang terabai. Silingnya tinggi dan terang langsung tidak memberi rasa suram dan menekan seperti di stesen kereta api bawah tanah. Ketika mengambil bagasi, saya sekali lagi terpegun melihat papan tanda elektronik. Arahan dipaparkan dalam 6 bahasa serentak. Bukan sahaja bahasa Melayu dan Inggris, tetapi juga bahasa Jepun, malah bahasa Rusia turut dipaparkan dengan jelas. Sebaik sahaja melihat papan tanda dalam bahasa Rusia, beberapa orang pelajar menunjukkan riak wajah yang lega. Di negara asing, melihat bahasa ibunda memberikan ketenangan yang lebih daripada yang dibayangkan. Selepas keluar dari balai ketibaan, kaki tangan syarikat penerbangan membawa kami ke sebuah ruang rehat yang disediakan di dalam lapangan terbang. Apabila tiba di sana, kami dapati sofa dan selimut yang bersih telah disediakan. Malah kemudahan pancuran mandian juga ada. Para pelajar sudah kepenatan akibat penerbangan yang panjang, jadi layanan yang prihatin ini amat kami hargai. Namun ada juga pelajar yang tidak dapat tidur. Beberapa orang mengadu lapar. Saya melihat jam sudah pukul 3 pagi. Saya terfikir, bolehkah kami membeli makanan pada waktu sebegini? Jika di Rusia, ini adalah mustahil.
Tetapi kaki tangan memberitahu kami bahwa terdapat beberapa kedai serbaneka dan restoran yang beroperasi 24 jam di serata lapangan terbang. Saya hampir tidak percaya. Saya membawa 5 orang pelajar ke sebuah kedai serbaneka. Sebaik sahaja pintu otomatik terbuka. Kami semua tergamam, walaupun pada pukul 3 pagi kedai itu terang dan bersih seperti sebuah pusat beli belah. Rak-rak dipenuhi dengan barangan. Di bahagian makanan segar, nasi, lemak bungkus, dan pelbagai kuih-muih tersusun rapi. Apa yang lebih mengejutkan ialah seorang juruang wanita muda yang bertugas seorang diri di kaunter. Dia kelihatan berusia sekitar 25 tahun. Bekerja seorang diri pada waktu subuh tetapi langsung tidak kelihatan risau. Sebaliknya, wajahnya tenang dan ceria. Apabila melihat kami, dia memberikan senyuman manis sambil mengucapkan, "Selamat datang." Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Moskow. Di Moskow selepas jam 11 malam, hampir tiada wanita yang akan bertugas seorang diri. Atas faktor keselamatan, sudah menjadi kebiasaan untuk mempunyai pekerja lelaki bertugas bersama. Namun di sini pada pukul 3 pagi, seorang wanita muda sedang bekerja dengan tenang seorang diri. Para pelajar memilih pelbagai barangan. Ada makanan aneh seperti nasi lemak bungkus pilihan mie segera yang mencecah puluhan jenis. Bahagian minuman juga menakjubkan. Selepas menemui produk unik yang dipanggil air soya dan pelbagai jus buah tropika, para pelajar berasa sangat teruja dan mengambil beberapa botol semasa membuat pembayaran harganya sangat murah. 6 orang membeli makanan ringan dan minuman jumlahnya hanya sekitar 50 ringgit. Jika ditukar kepada mata uang Rusia, ia lebih kurang 100 rubel. Jika ini adalah kedai serbaneka di lapangan terbang Moskow, harganya pasti sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Sambil memasukkan barangan ke dalam beg juru uang, itu bertanya dengan ramah, "Adakah perjalanan Anda menyeronokkan?" Walaupun dia tahu, kami orang asing tiada langsung sikap acuh tak acuh atau menyusahkan. Sebaliknya, dia yang memulakan perbualan. Sikapnya yang prihatin amat mengagumkan. Dalam perjalanan pulang ke ruang rehat, kami berjalan di sepanjang koridor. Lantainya benar-benar bersih. Walaupun pada waktu larut malam, kelihatan pekerja pembersihan sedang mengemop lantai dengan senyap. Apabila melihat kami, dia berundur sedikit ke tepi, memberi isyarat agar kami lalu dahulu. Melihat papan tanda-tanda saya masuk untuk melihat keadaannya. Sukar dipercayai tandas lapangan terbang boleh sebersih ini. Bukan sahaja mangkuk tandas, malah cermin di singki juga berkilauan. Kertas tandas sentiasa mencukupi. Sabun dan pengering tangan berfungsi dengan baik. Tandas di lapangan terbang Moskow walaupun pada waktu siang tidak terurus dengan baik. Kertas tandas sering habis dan singki sering bertakung air. Tetapi di sini walaupun pada pukul 3 pagi semuanya dijaga dengan sempurna. Kembali ke ruang rehat kami, berkongsi makanan ringan. Pelajar yang pertama kali makan nasi lemak bungkus tidak henti-henti memuji. Sedapnya gabungan nasi, santan, sambal, pedas, dan ikan bilis rangup ternyata sangat menakjubkan bagi mereka. Melihat keluar tingkap lapangan terbang masih terang benderang. Walaupun pada waktu subuh orang ramai masih lalu lalang dan kedai-kedai masih dibuka. Seluruh terminal seolah-olah tidak pernah tidur, ia terus hidup. Ketika itu saya tiba-tiba sadar, apa yang kami alami ini bukanlah sesuatu yang biasa. Sebuah masyarakat yang selamat dan bersih walaupun pada waktu subuh, di mana semua sistem berfungsi dengan normal. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membina sebuah masyarakat seperti ini. Para pelajar nampaknya mempunyai pemikiran yang sama. Mereka melihat sekeliling dengan senyap wajah mereka, kelihatan berpikir, kami belum lagi secara rasmi menjejakkan kaki ke bumi Malaysia, tetapi sudah banyak yang kami lihat dan rasai. Beberapa jam di lapangan terbang pada malam itu merupakan satu kejutan besar bagi kami semua. Pada masa itu kami tidak tahu bagaimana 24 jam yang akan datang akan mengubah kami. Kira-kira pukul 8 pagi, pihak syarikat penerbangan mencadangkan bahwa mereka telah menyediakan sebuah bus persiaran untuk melawat sekitar Kuala Lumpur. Sesiapa yang berminat boleh menyertainya. Semua pelajar berkata mereka mau pergi. Rugi jika hanya berada di lapangan terbang. Kami menaiki bus. Pemandu pelancong kami ialah seorang lelaki berusia 50 komaan. Dia menyambut kami dalam bahasa Rusia. Walaupun hanya beberapa perkataan, mudah mendengar ucapan selamat datang dalam bahasa kami membuatkan kami berasa gembira. Dia memberitahu akan memberi penerangan dalam bahasa Inggris dan mengambil mikrofon. Katanya, perjalanan ke Kuala Lumpur akan mengambil masa kira-kira sejam. Bas pun bergerak.
Pemandangan lebuh raya terbentang di luar tingkap. Jalan rayanya sangat bersih, tiada sebarang sampah di tepi jalan. Garisan lorong juga dilukis dengan jelas. Aliran trafik teratur. Saya teringat jalan raya dari Moskow ke lapangan terbang. Jalan berlubang-lubang kendaraan memotong sesuka hati, dan bunyi hon tidak henti-henti. Tetapi di sini hampir tiada bunyi hon kedengaran. Memasuki Bandar Raya Kuala Lumpur, bangunan-bangunan pencakar langit mula kelihatan. Di celah-celah hutan konkrit itu, terbentang jalan-jalan yang kemas. Pemandu pelancong menjelaskan, bangunan di sana itu adalah pusat pentakbiran, dan kawasan itu pula ialah pusat beli belah ikonik Bukit Bintang. Destinasi pertama kami ialah Batu Caves. Sebaik sahaja turun dari bus di hadapan kuil para pelajar terpegun, pintu gerbang yang megah dan arca emas gergasi Dewa Murugan bersinar di bawah cahaya matahari. Apabila diberitahu bahwa ini adalah binaan yang berusia lebih 100 tahun, kami lebih terharu. Melangkah masuk ke kawasan kuil, suasana yang meriah menyambut kami. Burung merpati berterbangan dan monyet-monyet melompat-lompat. Tangga yang curam menuju ke dalam gua kelihatan mencabar, tetapi mengagumkan. Para pelajar mula mengambil gambar, tetapi apa yang lebih mengagumkan ialah keadaan penjagaannya. Walaupun sebuah tapak suci yang berusia ratusan tahun, ia dijaga dengan sangat bersih. Halamannya kemas dan suasananya penuh hormat. Kelihatan pelancong yang memakai sari berjalan lalu, dan kami diberitahu bahwa pakaian tradisional boleh disewa. Beberapa pelajar menyatakan hasrat untuk mencobanya, tetapi karena masa tidak mencukupi, kami terpaksa menangguhkannya ke lain kali. Selepas meninggalkan kuil kami menuju ke sebuah tempat yang dipanggil Jalan Petaling dan Pasar Seni. Dikatakan ia adalah kawasan yang mengekalkan suasana Kuala Lumpur lama. Sebaik sahaja turun dari bus dan mula berjalan, kami disambut oleh deretan rumah kedai bata merah dan seni bina kolonial. Terdapat arket pejalan kaki yang panjang dan kedai-kedai mempunyai muka depan kayu. Walaupun ia sebuah kawasan lama, ia dijaga dengan sangat baik. Jalan rayanya bersih dan tiada sebarang contengan di dinding. Di satu sudut jalan muncul sebuah kafe hipster. Ia seolah-olah hasil pengubah suaian sebuah bangunan lama. Ia mengekalkan rupa luar bangunan tradisional, tetapi bahagian dalamnya dihias modern. Melalui tingkap kelihatan orang ramai, sedang minum kopi dan berbual. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa Kuala Lumpur mempunyai banyak tempat seperti ini, yang memelihara yang lama sambil menggunakannya dalam kehidupan modern. Ini adalah cara untuk tidak membuang tradisi, tetapi mengharmonikannya dengan yang baru. Berjalan ke tebing sungai berdekatan, pemandangan sungai Klang terbentang di hadapan mata. Di belakang bumbung-bumbung lama, tersergam bangunan-bangunan modern. Yang lama dan yang baru berada dalam satu bingkai yang sama. Para pelajar merakam pemandangan ini ke dalam kamera mereka. Waktu makan tengah hari, kami pergi ke sebuah restoran untuk makan set nasi lemak. Melangkah masuk ke restoran, persekitarannya bersih dan terang. Walaupun setiap meja dipenuhi pelanggan, suasananya tidak bising. Makanan yang kami pesan pun tiba. Di atas pinggan terdapat nasi yang dikukus dengan santan, dihidangkan dengan sambal tumis yang wangi, ikan bilis goreng, kacang tanah, telur rebus, dan hirisan timun. Warnanya sungguh cantik. Sambal merah, nasi putih, dan hiasan hijau dan coklat bergabung dengan harmoni. Kaki tangan restoran mengajar kami cara memakannya menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan cara menggaulnya. Para pelajar mengikutinya. Walaupun ini kali pertama mereka makan makanan ini, nampaknya rasanya sangat sedap. Semua orang makan dengan senyap dan berselera. Semasa membayar bil, saya terkejut melihat harganya. Untuk 25 orang makan, jumlahnya hanya sekitar 350 ringgit. Jika ditukar kepada mata uang Rusia, ia lebih kurang 7.000 rubel. Jika di Moskow restoran dengan taraf yang sama, pasti sekurang-kurangnya 2 kali ganda harganya. Selepas makan kami menuju ke Bukit Bintang yang dikatakan sebagai jalan beli belah untuk orang muda. Sebaik sahaja turun dari bus kami disambut oleh lautan manusia, tetapi ia tidak terasa sesak, sebaliknya penuh dengan tenaga. Berjalan di kawasan pejalan kaki, jalannya sangat lebar. Walaupun ramai orang, ia selesa untuk berjalan. Jubin lantainya rata dan selesa dipijak, papan-papan tanda berkelipan, tetapi ia kelihatan teratur dalam keserabutannya. Kelihatan banyak kedai kosmetik, dan para pelajar menunjukkan minat. Kami memutuskan untuk masuk ke sebuah kedai. Pekerja kedai menyambut kami dengan senyuman ceria. Produk dipamerkan dengan kemas. Topeng muka dan sampel produk juga banyak disediakan. Pekerja kedai memberi penerangan dalam bahasa Inggris, mencadangkan produk yang berbeza mengikut jenis kulit. Dia memilih produk yang sesuai untuk setiap pelajar.
langsung tiada paksaan untuk membeli. Sebaliknya, dia menasihatkan agar tidak membeli barangan yang tidak diperlukan. Para pelajar melihat-lihat dengan selesa dan hanya memilih apa yang mereka suka. Kembali ke jalan raya kami melihat banyak gerai menjual makanan jalanan. Kami berhenti di sebuah gerai yang menjual apam balik. Bau manisnya menusuk hidung. Kami membeli satu setiap seorang untuk dicoba. Kulitnya rangup dan intinya penuh dengan krim jagung dan kacang. Para pelajar berkata ia sedap dan membeli beberapa lagi. Harganya hanya 3 ringgit sekeping. Snack yang murah dan lazat. Masa berlalu, matahari mulai terbenam. Sudah tiba masanya untuk kembali ke bus. Para pelajar kelihatan berat hati, seolah-olah mau berjalan-jalan lebih lama lagi. Di dalam bus dalam perjalanan pulang ke lapangan terbang, para pelajar sangat senyap. Bukan karena letih, tetapi seolah-olah sedang merenung kembali apa yang telah mereka lihat dan rasai. Di luar tingkap pemandangan Kuala Lumpur berlalu. Walaupun hanya lawatan singkat selama beberapa jam, kami telah melihat banyak perkara. Jalan-jalan yang bersih orang ramai, yang berdisiplin peniaga, yang ramah, dan sebuah bandar yang mengharmonikan yang lama dan yang baru. Semua ini sangat mengagumkan. Kami tiba di lapangan terbang kira-kira pukul 7 malam. Para pelajar berehat di ruang rehat mengisi masa masing-masing. Ada yang membaca buku, ada yang menyusun gambar di telepon bimbit. Selepas pukul 10 malam, kebanyakan mereka sudah tidur. Tetapi saya tidak dapat tidur. Pemandangan yang saya lihat pada siang hari terus bermain di pikiran saya. Saya keluar dari ruang rehat dan mulai berjalan-jalan di dalam lapangan terbang. Sudah melepasi jam 11 malam tetapi lapangan terbang masih terang. Pekerja pembersihan bekerja dengan senyap. Kedai bebas cukai juga masih dibuka. Walaupun pada waktu larut malam semuanya berfungsi seperti biasa. Setelah berjalan, seketika saya menemui satu laluan ke terminal lain. Karena ingin tahu saya melaluinya. Laluan itu sangat panjang. Saya berjalan perlahan, sambil memerhati sekeliling. Di dinding laluan itu terdapat pameran yang memperkenalkan budaya Malaysia, tenunan pribumi kraft tangan seramik dan wayang kulit dipamerkan di dalam kabinet kaca. Walaupun pada waktu malam, lampu dipasang terang membolehkan ia dilihat dengan jelas. Saya tiba di terminal lain. Di sini juga sama bersih dan terang seperti terminal pertama. Saya melihat jam, sudah melepasi tengah malam. Saya melihat sebuah kedai serbaneka yang lampunya terang benderang dan memutuskan untuk masuk. Pintu otomatis terbuka dan udara sejuk menyambut saya. Di dalam kedai hanya ada seorang pekerja wanita muda. Dia kelihatan baru berusia awal 20-an. Walaupun pada waktu subuh dia langsung tidak kelihatan letih. Sebaliknya, dia sedang menyusun rak sambil menyanyi kecil. Apabila saya masuk, dia mengangkat kepala dan memberi salam dengan ceria. Ini adalah pemandangan yang mustahil dilihat di Rusia. Selepas tengah malam, seorang wanita muda menjaga kedai serbaneka. Seorang diri adalah sesuatu yang sukar dibayangkan. Saya melihat sekeliling kedai, barangan yang dijual sangat pelbagai. Pilihan nasi lemak bungkus sahaja ada berbelas jenis. Pilihan mie segera juga banyak. Peti sejuk minuman penuh sesak. Biskut dan roti juga memenuhi rak. Terdapat banyak produk yang aneh. Ada periuk yang berisi telur herba yang masih panas dan makanan yang dipanggil oden. Saya mengambil satu persatu untuk melihatnya. Tanda harga dilekatkan dengan jelas. Tarikh luput juga ditanda dengan kemas. Di satu sudut terdapat mesin kopi layan diri. Saya menekan butang mesin berfungsi dan kopi pun keluar. Harganya 5 ringgit, saya bawa ke counter. Pekerja itu mengimbasnya dengan cekap. Dia menunjukkan terminal card meminta saya untuk mengimbas kad kredit saya. Pembayaran selesai dengan mudah. Saya bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris, "Adakah Anda tidak takut bekerja seorang diri?" Pekerja itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Katanya, "Tidak sama sekali. Pengawal keselamatan sentiasa meronda dan ada butang kecemasan. Sangat selamat." Dia berkata sudah bekerja shift malam selama 5 tahun dan tidak pernah ada sebarang masalah. Malah dia tersenyum dan berkata suka bekerja pada waktu malam. Suasananya tenang dan mudah untuk buat kerja. Pelanggan pun kurang jadi lebih santai. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa sayu. Karena ini adalah cerita yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Di Moskow, wanita muda bekerja seorang diri pada waktu malam adalah sangat berbahaya. Saya keluar dari kedai serbaneka dan duduk di bangku. Sambil minum kopi, saya termenung. Apakah itu keselamatan? Adakah ia bermakna tiada jenayah? Ataukah ia bermakna sistem berfungsi? Dengan baik membolehkan orang ramai hidup tanpa rasa takut.
Malaysia adalah yang kedua. Wanita boleh bekerja seorang diri pada waktu subuh. Orang ramai boleh berjalan-jalan dengan bebas di jalanan. Berapa banyak syarat yang perlu dipenuhi untuk membina sebuah masyarakat seperti ini? Saya melihat jam sudah pukul 1 pagi. Saya memutuskan untuk kembali ke ruang rehat. Semasa melalui laluan pejalan kaki saya bertemu lagi dengan pekerja pembersihan. Seorang lelaki berusia 60 komaan. Dia sedang mengelap lantai dengan tekun. Setiap sudut dibersihkannya dengan teliti. Apabila saya lalu dia berhenti seketika untuk memberi laluan tersenyum dan menunduk hormat. Sikapnya itu sangat mengagumkan saya, karena saya dapat merasakan bahwa walaupun dia hanya seorang pekerja pembersihan, dia bangga dengan kerjanya. Jelas sekali, dia menghargai tugasnya. Kembali ke ruang rehat, semua pelajar sedang tidur nyenyak. Saya baring perlahan-lahan tetapi sukar untuk tidur. Pikiran saya terus teringat kepada pekerja muda di kedai serbaneka pada waktu subuh tadi. Wajahnya yang bekerja tanpa rasa takut, senyumannya yang tenang. Saya terkejut bahwa sebuah masyarakat seperti ini wujud. Bolehkah kami mencipta persekitaran seperti itu untuk pelajar di Rusia? Sebuah masyarakat di mana mereka boleh keluar pada waktu malam dengan selamat, di mana wanita boleh bekerja tanpa rasa takut. Dengan pemikiran itu, saya pun tertidur. Saya bangun pada pukul 7 pagi. Beberapa orang pelajar juga sudah bangun. Mereka mencadangkan agar kami berjalan-jalan di dalam lapangan terbang untuk mengisi masa. Kami keluar bersama-sama. Cuaca di luar lapangan terbang sangat menyegarkan. Langitnya biru. Seorang pelajar berkata udaranya berbeza. Rasa lebih mudah bernafas berbanding di Moskow. Sarapan pagi kami di sebuah restoran di lapangan terbang. Ia adalah bufet gaya tempatan. Pelbagai jenis bubur lauk pauk dan roti ban disediakan. Para pelajar berasa teruja dan mengambil pelbagai jenis lauk. Selepas makan, kaki tangan syarikat penerbangan datang menemui kami. Katanya, kami mungkin boleh berlepas pada petang ini. Sebelum itu masih ada masa. Jika mahu, kami boleh melawat sebuah taman tasik. Para pelajar sangat suka dengan cadangan itu. Saya juga ingin tahu tentang taman tasik di Malaysia. Semalam, pemandu pelancong berkata ia adalah tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk bandar. Perjalanan dari lapangan terbang ke Taman Tasik mengambil masa kira-kira 30 menit. Bas memasuki jalan di tepi Tasik dan pemandangan Tasik yang luas terbentang di hadapan mata. Di sekelilingnya bangunan-bangunan tinggi berdiri megah. Sebuah taman dibina di sepanjang tebing Tasik. Sebaik sahaja turun dari bas, sebuah ruang terbuka yang luas terbentang di hadapan kami. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Para pelajar bersorak gembira. Masuk ke dalam taman laluan basikal dan laluan pejalan kaki diasingkan. Garisan dilukis di atas tanah jadi ia jelas kelihatan. Orang ramai sedang berjalan atau berjoging. Ramai juga yang berbasikal. Apa yang mengejutkan ialah peralatan senaman. Ia dipasang di sepanjang tebing Tasik. Dikatakan semuanya percuma untuk digunakan. Palangkok mesin, berjalan kaki, dan peralatan regangan semuanya ada. Seorang datuk sedang menggunakan peralatan senaman. Dia kelihatan berusia lebih 70 tahun, tetapi pergerakannya sangat cergas. Dia bergayut pada palang dan melakukan senaman angkat badan. Seorang pelajar mendekatinya dan bertanya, "Adakah Pak Cik datang ke sini setiap hari?" Datuk itu mengangguk. Katanya dia telah bersenam di sini selama 20 tahun. Sambil tersenyum dia berkata, "Sebab inilah badan saya sihat. Konsep peralatan senaman awam ini sangat baru bagi kami. Di Rusia untuk bersenam Anda perlu membayar untuk ke gimnasium. Bayaran 5.000 rubel sebulan adalah biasa, tetapi di sini sesiapa sahaja boleh bersenam secara percuma." Berjalan sedikit lagi kelihatan sebuah tandas awam. Beberapa orang pelajar berkata mahu menggunakannya. Saya pun ikut masuk. Saya terkejut. Tandas di taman boleh sebersih ini. Lantainya tiada takungan air. Mangkuk tandasnya juga berkilauan. Kertas tandas mencukupi. Di singki disediakan sabun dan tisu pengelap tangan. Hampir tiada bau yang tidak menyenangkan. Sistem pengudaraannya berfungsi dengan baik. Di dinding tertampal jadwal pembersihan yang menyatakan ia dibersihkan setiap 2 jam. Saya teringat tandas di Taman Moskow. Kuncinya rosak, kertas tandas sentiasa tiada dan baunya sangat busuk. Jadi setiap kali ke taman kami, akan coba menahan diri daripada menggunakan tandas. Tetapi di sini langsung tidak perlu berbuat begitu. Sangat mengagumkan bagaimana tandas awam boleh diuruskan seperti ini. Kami berehat di atas bangku. Air Tasik berkilauan di bawah cahaya matahari. Orang ramai menghabiskan masa dengan tenang. Sebuah keluarga sedang berkelah di atas tikar. 2 orang anak dan ibu bapa mereka.
Anak-anak berlari dan ketawa, manakala ibu bapa mereka berbual santai. Di sebelah sana sepasang suami istri tua sedang berjalan-jalan. Mereka berpegangan tangan sambil berjalan perlahan kelihatan sangat mesra. Sambil duduk di bangku, memerhati tasik kami mula berjalan semula. Kelihatan juga ramai wanita muda. Ada yang berjoging, ada yang berbasikal, ada yang datang seorang diri, ada yang datang bersama kawan-kawan. Mereka semua kelihatan bebas dan selesa. Seorang pelajar berbisik, "Tempat ini sangat selamat." Perempuan berjalan seorang diri pun nampak langsung tak bahaya. Memang benar, di serata taman terdapat kamera litar tertutup dan kelihatan juga pengawal yang meronda. Tetapi yang lebih penting ialah suasananya sendiri. Terasa orang ramai saling menghormati dan bertimbang rasa. Tong sampah juga sangat jelas kelihatan. Ia diletakkan pada jarak yang tetap dan direka untuk pengasingan sisa. Sampah umum bahan kitar semula botol dan tin semuanya diasingkan. Apa yang menakjubkan ialah orang ramai benar-benar mematuhi peraturan pengasingan ini. Seorang lelaki selepas habis minum mengasingkan botol dan penutupnya ke dalam tong yang berbeza. Dia melakukannya seolah-olah ia adalah perkara biasa. Dan semula jadi, di Taman Moskow sukar untuk mencari tong sampah dan ia sering kali penuh. Orang ramai juga sering membuang sampah merata-rata. Tetapi di sini semuanya diuruskan secara sistematik. Ada sistem dan orang ramai mematuhi sistem itu. Selepas berjalan-jalan di taman selama kira-kira sejam, kami kembali ke bus. Wajah para pelajar sangat ceria. Jelas sekali mereka telah menghabiskan masa dengan baik. Di dalam bus, seorang pelajar berkata, "Melihat taman ini diuruskan dengan begitu baik, rasanya kita boleh tahu betapa negara ini mengambil berat tentang rakyatnya." Katanya lagi, "Membina ruang awam bukan hanya tentang uang. Betul, ia adalah tentang keprihatinan terhadap rakyat budaya, menghargai harta benda awam dan sikap mengambil berat tentang butiran kecil. Semua ini bergabung untuk mencipta ruang seperti itu." Dalam perjalanan pulang ke lapangan terbang, pemandangan Kuala Lumpur berlalu di luar tingkap. Walaupun hanya tempoh yang singkat, tidak sampai 24 jam, kami benar-benar telah melihat dan merasai banyak perkara. Kami tiba di lapangan terbang kira-kira pukul 1 petang. Tinggal 4 jam lagi sebelum berlepas. Para pelajar berkata mereka mahu membeli belah buat kali terakhir. Kami memutuskan untuk ke kedai bebas cukai di lapangan terbang. Sebaik sahaja masuk ke kedai bebas cukai counter kosmetik adalah yang pertama menarik perhatian kami. Jenama-jenama tempatan Malaysia berbaris-baris. Para pelajar menunjukkan minat kerana ada beberapa jenama yang terkenal juga di Rusia. Kami masuk ke sebuah kedai. Pekerja kedai menyambut dengan ceria. Para pelajar mula mencoba pelbagai produk. Pekerja itu menerangkan dengan ramah dalam bahasa Inggris, memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit. Dia juga menerangkan cara penggunaannya dengan terperinci. Seorang pelajar mengadu tentang masalah jerawat dan pekerja itu mencadangkan produk yang sesuai. Apa yang mengagumkan ialah dia tidak mencadangkan produk yang mahal, sebaliknya memilih produk yang benar-benar diperlukan. Harganya juga sangat berpatutan, jauh lebih murah daripada membeli di Moskow. Ditambah pula dengan rebat bebas cukai, ia menjadi lebih murah. Setiap pelajar membeli beberapa barangan. Semasa membayar pekerja itu turut memberikan pek sampel percuma. Walaupun ia hanya layanan kecil, para pelajar sangat gembira karena kedai-kedai di Rusia jarang sekali memberikan sampel percuma. Naik ke tingkat atas kami melihat tempat menjual kraft tangan tradisional. Masuk ke dalam barangan pewter kain batik dan pelbagai hasil seni dipamerkan. Semuanya sangat halus buatannya. Satu set teh seramik menarik perhatian saya. Ia dibuat dengan corak bunga raya yang halus. Coraknya sangat teliti. Saya melihat tanda harga 400 ringgit. Saya rasa agak mahal, tetapi pekerja kedai menerangkan bahwa ia dilukis dan dibakar dengan tangan oleh seorang artisan selama sebulan. Katanya kerja mewarna dan mengawal suhu tanur sangat sukar. Mendengar penjelasan itu, saya tidak lagi merasakan harganya mahal, karena ia mengandungi hasil kerja dan kemahiran selama sebulan. Rusia juga mempunyai kraft tangan tradisional, tetapi jarang sekali saya melihat yang sehalus ini. Masa pun tiba. Selepas mendaftar masuk dan menghantar bagasi kami menuju ke balai berlepas, wajah para pelajar kelihatan berat hati. Semasa melalui pemeriksaan imigresen, pegawai itu bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana Malaysia?" Para pelajar menjawab, "Sangat bagus." Pegawai itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang lagi." Sambil menunggu pesawat di pintu pelepasan, saya berbual dengan para pelajar.
Semua berkata, walaupun masanya singkat, mereka telah melihat banyak perkara. Terutamanya beberapa orang menyebut tentang keramahan orang ramai. Seorang pelajar menceritakan satu peristiwa yang mengagumkan. Ketika bertanya arah di Bukit Bintang, seorang makcik, walaupun tidak fasih berbahasa Inggris, bersusah payah membuka aplikasi penterjemah di telepon pintarnya untuk membantu. Terasa keikhlasannya untuk meluangkan masa membantu orang asing. Katanya itu sangat menyentuh perasaan. Seorang pelajar lain menceritakan pengalamannya di restoran. Ketika makan nasi lemak karena terlalu sedap, dia mahu menambah sambal. Pekerja restoran segera membantunya. Malah dia dengan ramah memberitahu bahwa ia akan lebih sedap jika ditambah sedikit chili. Layanan-layanan kecil ini terkumpul menjadi satu gandon yang besar. Kata-kata itu sangat memberi kesan. Masa untuk menaiki pesawat pun tiba. Kami masuk ke dalam pesawat. Sambil duduk di tempat duduk, saya melihat keluar tingkap. Kelihatan bangunan lapangan terbang. Di kejauhan kelihatan bangunan-bangunan pencakar langit Kuala Lumpur. Ini adalah negara yang kami lawati. Secara tidak sengaja, karena pendaratan cemas dalam masa kurang dari 24 jam. Tetapi tempo yang singkat ini telah memberi impak yang besar kepada kami. Pesawat pun berlepas. Tanah Malaysia perlahan-lahan menjauh. Para pelajar melihat keluar tingkap dengan perasaan sedih. Pelajar di sebelah saya berbisik, "Saya mesti datang lagi. Lain kali saya mau melancong betul-betul." Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Perjalanan ke Moskow mengambil masa 8 jam. Di dalam pesawat, para pelajar melihat gambar sambil berbual. Mereka berkongsi gambar yang diambil masing-masing, mengimbau kembali detik-detik yang mengagumkan. Saya juga perlahan-lahan menatal gambar di telepon saya. Lantai lapangan terbang yang bersih, lampu terang di kedai serbaneka, pada waktu subuh orang ramai yang santai, di Taman Tasik suasana yang meriah di Bukit Bintang. Setiap gambar membangkitkan kenangan. Kemudian saya berpikir, bagaimana saya harus berkongsi pengalaman ini dengan orang Rusia perubahan. Pada para pelajar sangat ketara. Pandangan mata mereka berbeza berbanding ketika kami berlepas. Pandangan mereka terhadap dunia seolah-olah telah menjadi lebih luas. Mereka adalah anak-anak yang telah melihat dengan mata sendiri bahwa sebuah masyarakat yang lebih baik itu wujud. Kami tiba di Moskow kira-kira pukul 10 malam. Selepas keluar dari lapangan terbang, saya menyerahkan para pelajar kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa bertanya, bagaimana? Percutian para pelajar mula bercerita tentang Malaysia, tentang pendaratan cemas, tentang lawatan ke Kuala Lumpur, tentang apa yang mereka lihat dan rasai. Mereka bercerita dengan penuh semangat. Ekspresi wajah ibu bapa mereka bertukar menjadi terkejut. Pulang ke rumah, saya baring di atas katil tetapi tidak dapat tidur. Kenangan di Malaysia terus muncul. Apa yang paling mengagumkan ialah infrastruktur digitalnya. Isyarat internet di dalam MRT lancar tanpa gangguan. Seluruh lapangan terbang menyediakan Wi-Fi percuma. Semua maklumat panduan dikemas kini secara masa nyata melalui skrin digital. Di Moskow berbeza. Internet di dalam kereta api bawah tanah akan terputus. Wi-Fi di tempat awam sangat perlahan atau langsung tidak boleh digunakan. Tetapi di Malaysia, Anda boleh berhubung di mana-mana sahaja. Lapangan terbang MRT Basmalah di taman internetnya laju. Para pelajar dapat menghantar gambar kepada keluarga mereka serta-merta kerana ini. Keesokan harinya, saya pergi bekerja di sekolah. Sebaik sahaja masuk ke bilik guru, rakan-rakan sekerja mengerumuni saya. Mereka mendengar berita tentang pendaratan cemas dan menyatakan kebimbangan. Saya berkata, tidak apa-apa, malah ia satu pengalaman yang sangat baik. Kami dapat mengenali sebuah negara bernama Malaysia. Guru-guru lain menunjukkan minat. Waktu rehat saya bertemu dengan para pelajar. Anak-anak itu sedang bercerita tentang Malaysia kepada rakan-rakan mereka. Mereka menunjukkan gambar dan menerangkan dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian seorang pelajar datang berjumpa saya. Dia berkata mahu memuat naik catatan perjalanan Malaysia di media sosial. Dia datang untuk meminta kebenaran. Saya menggalakkannya. Itu ide yang bagus. Kira-kira seminggu kemudian pelajar itu datang lagi, berjumpa saya dengan wajah teruja. Katanya, catatan yang dimuat naik telah mendapat sambutan yang luar biasa. Dia menunjukkan telepon pintarnya, jumlah tontonan melebihi 500.000. Komen juga mencecah ribuan. Kebanyakan komen menyatakan rasa terkejut. Pelajar-pelajar lain juga memuat naik catatan mereka di media sosial, masing-masing berkongsi gambar dan video. Sambutannya lebih kurang sama. Kebanyakan komen berbunyi, "Saya tidak tahu Malaysia adalah tempat yang seperti ini."
Terutamanya video jalanan pada waktu subuh menjadi topik hangat. Seorang wanita bekerja seorang diri di kedai serbaneka pada pukul 3 pagi dan orang ramai berjoging di taman. Pemandangan itu nampaknya sangat mengejutkan. Bagi orang Rusia ini adalah gambaran yang sukar dibayangkan. Ruang komen dipenuhi dengan rasa kagum dan persoalan. Betulkah ia begitu selamat? Adakah ini dibesar-besarkan? Kira-kira sebulan kemudian media utama Rusia menghubungi saya. Mereka meminta untuk ditemu bual. Karena pengalaman para pelajar di Malaysia telah menjadi bualan, mereka mahu mendengar cerita secara langsung. Saya menerima temu bual itu. Wartawan bertanya banyak soalan. Bagaimana tanggapan pertama Anda terhadap Malaysia? Apa yang paling mengejutkan? Apa perbezaannya berbanding Rusia? Saya menjawab dengan jujur. Kebersihan, keselamatan, ketepatan, sistem keramahan orang ramai. Saya katakan semua ini sangat mengagumkan. Terutamanya, saya menekankan tahap infrastruktur awam yang sangat tinggi. Selepas laporan itu disiarkan sekolah menerima banyak pertanyaan. Ibu bapak menelepon dan bertanya, bolehkah lawatan sambil belajar yang seterusnya juga ke Malaysia? Saya berbincang dengan pengetua. Memandangkan permintaan daripada ibu bapak sangat tinggi, kita patut pertimbangkan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi lawatan sambil belajar rasmi. Pengetua juga sangat positif. Perubahan juga berlaku di kalangan pelajar. Pelajar yang mau belajar bahasa Melayu bertambah. Rayuan untuk membuka kelas bahasa Melayu di sekolah masuk. Pelajar yang berminat dengan budaya Malaysia juga bertambah. Ada yang mula menonton drama Malaysia, ada yang mendengar musik pop Melayu. Di bilik guru saya berbual dengan rakan-rakan sekerja. Sungguh menakjubkan bagaimana satu pengalaman singkat boleh memberi impak yang begitu besar kepada pelajar. Betul, membaca 1.000 buku tidak sama dengan berjalan 1.000 batu. Para pelajar telah mengalami sendiri negara Malaysia. Pengalaman itu telah mengubah pemikiran mereka. Kira-kira 2 bulan kemudian, sekolah menerima seorang tetamu istimewa. Seorang pegawai dari Kementerian Pendidikan Rusia. Dia mendengar tentang lawatan sambil belajar ke Malaysia dan datang sendiri untuk melawat sekolah. Pertemuan diadakan di pejabat pengetua. Saya juga hadir. Pegawai kementerian bertanya, benarkah para pelajar berubah begitu banyak? Benarkah Malaysia tempat yang begitu baik? Saya menjawab apa adanya. Walaupun hanya tempo yang singkat kurang dari 24 jam, ia telah memberi inspirasi yang besar kepada para pelajar. Pengalaman melihat sendiri bahwa sebuah masyarakat yang lebih baik itu wujud adalah sangat penting. Pegawai kementerian itu mengangguk sambil membuat catatan. Katanya sekolah-sekolah lain juga sangat berminat dengan Malaysia. Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memperluas program pertukaran pendidikan dengan Malaysia. Catatan media sosial para pelajar terus tersebar. Jumlah tontonan melebihi jutaan. Media lain mula menyiarkannya semula. Seorang pelajar memuat naik sebuah video di YouTube. Ia adalah suntingan video yang direkam di Malaysia. Tajuknya bagaimana pandangan dunia saya berubah dalam 24 jam. Video itu tersebar melalui mulut ke mulut. Jumlah tontonan melebihi 1 juta. Ruang komen menjadi medan perbincangan. Kenapa Rusia tidak boleh jadi seperti ini? Apa yang patut kita pelajari? Kandungan seperti ini saling berbalas. Dalam mesyuarat ibu bapa Malaysia juga menjadi topik perbualan. Seorang ibu berkata kepada saya, anak perempuan saya berubah sepenuhnya selepas pulang dari Malaysia. Dulu dia tidak berminat belajar. Sekarang dia belajar secara proaktif. Dia mempunyai matlamat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia. Dia juga sedang berusaha belajar bahasa Melayu. Ibu bapak lain juga menceritakan kisah yang sama. Anak-anak mereka terpikat dengan budaya Malaysia, menonton drama, mendengar musik, malah mahu belajar masakan Malaysia. Mereka berterima kasih karena ia adalah satu perubahan yang positif. 3 bulan kemudian, sekolah secara rasmi memutuskan untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Malaysia. Diputuskan untuk menghantar pelajar secara berkala mulai tahun depan. Permohonan datang mencurah-curah. Kami membuka pendaftaran untuk 50 orang, tetapi lebih 200 orang memohon. Kadar persaingan melebihi 4-1. Kami terpaksa membuat cabutan undi. Pelajar yang tidak terpilih sangat kecewa. Melihat mereka berazam untuk pergi pada kali berikutnya, saya berasa gembira. Pejabat kedutaan Malaysia di Moskow juga menghubungi kami. Mereka mengalu-alukan lawatan pelajar ke Malaysia dan berjanji akan memberikan sokongan. Mereka akan membantu dengan urusan visa dan lawatan di sana. Sekolah juga membuka kelas bahasa Melayu. Diputuskan untuk mengadakan kelas 2 kali seminggu selepas waktu sekolah. Permohonan melebihi 100 orang jadi terpaksa dibahagikan kepada 2 kelas.
Untuk mencari guru bahasa Melayu, kami meminta bantuan daripada pihak kedutaan. Mereka menghantar seorang guru sukarelawan seorang guru diaspora Malaysia. Kelas pertama penuh sesak. Mata para pelajar bersinar-sinar. Semangat untuk belajar bahasa Melayu sangat tinggi. Guru memulakan pengajaran dengan abjad dan sebutan asas. Para pelajar mengikut dan menulis berasa teruja dan berlatih. Mereka kagum dengan keindahan dan makna di sebalik bahasa itu. Sebuah klub kebudayaan Malaysia juga ditubuhkan. Ia dianjurkan secara sukarela oleh para pelajar. Mereka merancang pelbagai aktiviti seperti membuat makanan Malaysia mengalami kraft tangan tradisional dan menonton film. Perjumpaan pertama mereka membuat teh tarik. Dikatakan mereka bersusah payah mencari bahan-bahan kerana serbuk teh dan susu pekat yang sesuai tidak mudah didapati di Moskow. Katanya mereka membelinya dari kedai makanan Asia. Walaupun kemahiran mereka masih baru dalam menarik teh, para pelajar sangat gembira. Sambil minum teh tarik buatan sendiri, mereka mengimbau kenangan di Malaysia. Sekolah-sekolah lain juga menunjukkan minat. Ada sekolah yang mendengar tentang kes kami dan datang untuk belajar. Pengetua berkongsi pengalaman menjelaskan betapa lawatan sambil belajar ke Malaysia telah memberi inspirasi kepada para pelajar. Sekolah-sekolah lain juga mula mempertimbangkan untuk melawat Malaysia. Setahun telah berlalu. Dalam tempo ini banyak perubahan telah berlaku. Perubahan terbesar ialah sikap para pelajar. 25 orang pelajar yang pernah ke Malaysia telah menjadi contoh di sekolah. Mereka menunjukkan sikap rajin belajar, mematuhi peraturan, dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Seorang pelajar berjaya melanjutkan pelajaran ke sebuah universiti di Malaysia, sebuah universiti terkemuka di Kuala Lumpur. Dia juga mendapat beasiswa. Seluruh sekolah meraihkannya. Pelajar itu memberi nasihat kepada adik-adik juniornya. Apa yang saya lihat di Malaysia menjadi pendorong saya. Timbul impian untuk hidup dalam masyarakat yang lebih baik. Untuk merealisasikan impian itu, saya berusaha keras. Pelajar-pelajar lain juga mempunyai matlamat masing-masing. Ada yang mahu bekerja di syarikat Malaysia, ada yang mahu menjadi penterjemah bahasa Melayu, ada yang mahu mengkaji budaya Melayu pelbagai lagi. Lawatan sambil belajar ke Malaysia yang kedua telah diadakan. Kali ini ia adalah lawatan selama seminggu. 50 orang pelajar menyertainya. Bukan sahaja Kuala Lumpur, mereka juga melawat Pulau Pinang dan Melaka. Pelajar-pelajar pulang dengan membawa gandon. Sekali lagi, mereka teruja karena dapat melihat pelbagai wajah Malaysia. Kelas bahasa Melayu telah dimasukkan ke dalam subjek rasmi. Walaupun ia adalah subjek elektif, ia sentiasa penuh setiap kali pendaftaran dibuka. Malah kelas terpaksa ditambah menjadi 3. Kemahiran bahasa Melayu para pelajar juga telah meningkat. Mereka boleh mengadakan perbualan mudah, menulis surat dalam bahasa Melayu dan menyanyikan lagu-lagu Melayu. Semasa pesta sekolah, sebuah gerai budaya Malaysia dibuka. Disediakan sesi mencoba baju kurung, merasa makanan ringan Malaysia dan mengalami permainan pasar malam. Sambutannya sangat hangat. Pelajar-pelajar lain juga mula berminat dengan Malaysia. Walaupun tidak pernah ke sana, mendengar cerita daripada rakan-rakan membuatkan mereka ingin tahu. Persepsi ibu bapa juga berubah. Pada mulanya mereka tidak begitu tahu tentang Malaysia. Tetapi sekarang mereka mahu menghantar anak-anak mereka ke Malaysia. Dalam satu mesyuarat ibu bapa, saya mendengar kata-kata seperti ini. Saya tidak tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang begitu maju. Karena saiznya yang kecil, saya memandang rendah. Tetapi sebenarnya ia adalah tempat yang banyak boleh dipelajari. Kementerian Pendidikan memutuskan untuk memperluas pertukaran dengan Malaysia secara rasmi. Satu rancangan untuk menyokong lawatan sekolah-sekolah di seluruh Rusia ke Malaysia telah dirangka. Sekolah kami menjadi contoh rintis. Guru-guru dari sekolah lain datang untuk belajar, dan kami berkongsi pengalaman. Secara pribadi, saya juga berubah. Saya mula mengkaji Malaysia dengan lebih mendalam. Saya membaca dan belajar tentang sejarah budaya dan proses pembangunan ekonominya. Saya ingin tahu bagaimana Malaysia boleh berkembang begitu pesat dalam tempo yang singkat. Proses dari persekitaran yang sukar menjadi sebuah negara berteknologi maju sangat menakjubkan. Saya dapati kekuatan pendidikan sangat besar. Rakyat Malaysia menghargai pembelajaran dan melabur untuk generasi akan datang. Itulah yang menjadikan Malaysia seperti sekarang. Saya menyampaikan pengalaman itu kepada para pelajar. Saya katakan Malaysia menjadi istimewa bukan secara semula jadi. Ia adalah hasil usaha perancangan dan pelaksanaan. Para pelajar mengangguk. Sebab itu kami mahu belajar lebih lagi. Kami mahu menjadi seperti Malaysia. Pada hari tamat pengajian pengetua berucap,
Katanya, sepanjang tahun lalu sekolah kita telah mengalami perubahan yang besar. Jalinan dengan Malaysia telah menanam impian baru di kalangan para pelajar. Para pelajar yang berkumpul di dewan bertepuk tangan. Wajah pelajar yang pernah ke Malaysia berseri-seri dengan senyuman. Petang itu sambil minum kopi di bilik guru dan melihat keluar, tingkap saya teringat kembali pendaratan cemas setahun yang lalu. Walaupun ia satu kemalangan, ia adalah satu rahmat. Pengalaman singkat selama 24 jam telah mengubah kehidupan 25 orang, mengubah sebuah sekolah, dan lebih jauh lagi menunjukkan kemungkinan baru kepada para pelajar Rusia. Satu kebetulan kecil telah mencipta perubahan yang besar. Saya belajar bahwa satu pengalaman boleh menjadi inspirasi seumur hidup. Kini para pelajar masih mengimpikan Malaysia. Mereka berkata suatu hari nanti mau pergi lagi, mau tinggal lebih lama. Untuk merealisasikan impian itu mereka sedang berusaha gigih. Ini adalah pengalaman yang paling bermakna dalam kerjaya saya sebagai seorang guru, karena tiada apa yang lebih berharga daripada menunjukkan dunia baru kepada para pelajar